Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha biyaqi azamati zatika birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li Nabil Karim wa alihi wa sabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah ada sama pada malam ini. Mudah-mudahan kehadiran kita diberi manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan akhirat. Jadi kita sambung pelajaran kita sujud sahwi. Betul San? 54 Ya. Ya. Perkara yang makruh Baik, sujud sahwi tadi kita dah tahu, iaitu sujud 2 kali kerana meninggalkan sunat ab'ad yang 8 di dalam sembahyang. Ulang balik Kemudian kalau kita tinggalkan sunat ab'ad itu dengan sengaja atau terlupa, sah sembahyang. Tapi sunat dituntut sujud sahwi. Kalau sunat hayat tidak disunatkan sujud sahwi. Jadi sujud 2 kali sebelum memberi salam. Katakan Hamidum Majid, teringat tadi tak dapat baca tasyahud awal. Aku nak sujud sahwi kerana nak jabar, nak menutup kekurangan sembahyang aku tadi yang telah meninggalkan tasyahud awal. Terus sujud. Baca dia Subhana man la yanamu wa la yashu. Maknanya Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak tidur dan tidak lupa. Makna dia. Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Jika dia beri salam dengan sengaja, lepas Hamidul Majid, awak tahu awak ada tinggal kunut ataupun sunat abad, sengaja awak beri salam, lepas tu nak sujud sahwi semula tak boleh. Pasal dengan dah sengaja beri salam, tahu pula memang kita tinggalkan, saat itu mempermainkan, tak boleh. Atau dia beri salam kerana terlupa, yang masa percayaannya agak lama. Dia tak ingat yang dia tinggalkan sujud sahwi, lepas tu Assalamualaikum, dia dah bangun, dah jalan, pergi sana, dah buang air kecil. Teringat sujud sahwi, tinggal, masuk balik tak boleh. Pasal dah lama perceraian. Kalau agak baru baca doa, baru berdiri, atau bergerak sedikit 2-3 langkah, ingat, boleh. Niat masuk balik sembahyang, boleh. Niat sujud sahwi. Masuk balik, masukkan beratul ihram tak imam? Tak payah, duduk je. Lupalah sujud sahwinya kalau lama. Tetapi jika sekejap saja perceraiannya, sekejap, tak sampai dulu solat 2 rakaat, sekejap itu, dia sunatkan sujud sahwi. Dan apabila dia sujud sahwi, berarti dia kembali kepada sembahyang. Duduk, nak sujud sahwi itu sendiri bermakna dia telah kembali kepada, maka dia wajib mengulangi salamnya pula. Salam kena buat. Maka wajib mengulangi salam yang lain. Dan jika berhadas, maka batallah sembahyangnya. Kalau terkentut, batallah sembahyangnya. Jadi kena salam 2 kali lah. Kalau dia dah beri salam itu Pak habis. Ini hari kita ambil sunat-sunat yang dituntut sebelum masuk sembahyang. Ya. Yang pertama, mesti buat 2 kali sujud. Ya. Satu lagi, kita sebagai makmum, imam buat sujud sahwi dan kita tak ikut.
Sebab mungkin makmum tak tahu apa kesilapan. Ya, ya. Jadi Tak apa, tak apa. Tak apa. boleh kita mau barakah ke? Ya, tak payah, kita diam je. Biar dia sujud dulu. Yang maksudnya tak ikut sujud lah. Tak ada, dia diam je. Tapi kita nakkan pahala berjemaah, diam je. Imam beri salam, kita beri salam. Tapi kalau Dia gini, kalau tahiyat awal, imam buat, kita kena buat. Sujud sawi tak ada. Sukati pada kita. kalau dia buat kali saja Ustaz, macam mana? Ya? Dia sujud sekali je imam. Sekali, tak dinamakan sujud sawi lah. Tak nama sujud sawi. Dia kata sujud sawi mayit 2 kali sujud. Faham itu? 2 kali sujud sebelum memberi salam setelah habis tasyahud. Wallahualam. Baik. Sunat yang dituntut sebelum masuk semayang. Sunat ni dibuat dapat pahala, tinggalkan rugi. Jadi dituntut mana dikanak kita tahulah benda ni. Sebelum semayang dituntut mengerjakan azan dan iqamah. Jadi kalau kita semayang seorang, nak azan pun boleh, bukan tak boleh. Nak qamat pun boleh. Hari kita baca. Tetapi biasa kalau kita seorang, kita iqamat ajalah. Azan ni biasa ni masuk waktu. Jadi mengerjakan sebelum semayang dituntut mengerjakan azan dan iqamah. Azan dengan ramai boleh. Iqamah masa nak semayang. Ia naklah dilakukan di tempat yang berpagar seperti dinding. Berpagar. Kita ni dalam bilik. Dalam bilik. Dinding. Kalau sembahyang dekat padang. Pandang lain. Pandang ada dia punya lain dia je lah. Atau benda yang tinggi. Naik sikit. Lebih kurang 2 kaki, 3 kaki lah. 3 hasta lebih kurang. Dihampar sejadah. Atau digariskan tulisan. Di hadapannya mulai dari tumit hingga kadar 3 hasta kelilingnya. Gariskanlah. Kalau nak pagar itu hendaklah ditempatkan di sebelah kanan dan kiri. Bukan di hadapan. Dan jarak antara pagar itu tidak melebihi 3 hasta. Supaya orang tahu kita ni orang yang qamat. Tapi mana sini mana ada pagar, tak ada. Tak apalah. Kalau macam tempat yang betul-betul macam Madinah tu dia ada khas tempat orang qamat dia. Kita ni tak ada. Gitu Ini kalau nak yang seawal abdalnya lah tuan-tuan Kalau kat rumah nak qamat mana ada tempat. Tak mana. Habislah. Itu cara senang cakap. Sebelum sembahyang kita disunatkan azan dan qamat. Jadi kalau azan orang ramai dah azan, kita dah tak payah azan lagi lah. Azan tanda masuk waktu. Cuma qamat. Jangan sembahyang tak nak qamat. Berdiri sekejap qamat lah. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Sampai habis. Walaupun seorang diri. Walaupun seorang diri. Walaupun seorang diri. Lebih-lebih lagi solat berjamaah. Perkara-perkara yang tak elok kita buat. Makruh. Mengurangkan pahala sembahyang. Makruh ni perkara yang tidak membatalkan sembahyang tapi merugikan dengan sebab mengurangkan pahala sembahyang. Kerana sembahyang yang sempurna ni kita dah belajar kemarin macam mana keadaan sembahyang yang sempurna kemarin kan. Perkara-perkara yang makruh di dalam sembahyang sangat banyak. Cuba disebutkan dalam kitab ni sebahagiannya sahaja. 1. Berpaling ke kanan atau ke kiri dengan mukanya, bukan dengan dada. Kalau dada dah mengubah kiblat, batal sembahyang. Dada katakan dia yang jatuh sana, kita paling dengan dada sekali, batal. Kalau cakap mata dia gitu, kepala kiri kanan tak batal, tapi tak elok kerana mengalih tumpuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita bercakap dengan lelaki lah, mata pandang kiri, pandang kanan, elok tak elok? Elok tak elok? Wei, kata lelaki, sini lah pandang. Macam tu lah. Ini bang tak duit RM5 mana? Pandang dinding minta duit. Kau pandang dinding minta dengan dinding, kenapa minta dengan abang? Gitu juga. Pandang dirian
Tengah baca pula, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tengok rian gugur. Hanya engkau yang aku sembah, hanya engkau yang aku minta tolong. Jadi sembah rian, minta tolong dengan rian. Pasal dalam keadaan kita berdiri itu tadi, mata mesti mandang tempat sujud. Kita dah belajar. Hati terhadap Allah. Kan tadabbur kita punya bacaan. Begitu tuan-tuan. Main dah belajar syarat berdiri, syarat qiyam. Kerana yang demikian itu permainan syaitan. Kerana syaitan, tuan-tuan, syaitan ni dia tak kira mana-mana, dia pun ada juga syaitan. Yang kedua, menutup mulut dengan kain dan sebagainya. Tengah semayang, habis kita macam mana ni? Macam mana ni? Jawabnya tetap makruh. Jangan kita nak kata tak makruh. Lepas tu kesemayang kalau boleh buka-buka ke ni? Sujud dahi wajib, hidung sunat. Dan kita tinggalkan dua perkara sunat, hidung tak kena, mulut tutup. Ini tak tahu juga. Jadi kita yakin tuan-tuan tengah semayang ni, takkan Allah tu zalim sangat. Buka perlahan. Agak-agak kan ni. Ni pula dia ambil pula saman ni pula kita. Dia kekek semayang buka mulut. Bodoh. Kena. Allah. Menutup mulut dengan kain. Ni kain tak ni? Ya, kain. Kain lah. Dan sebagainya. Sebagainya, ni nama dia. Apa nama ni? Masker. Emas. Melainkan apabila menguap. Menguap sangap. Tutup perlahan. Lepas tu, lepas perlahan. Jangan sangap. Tak boleh perlahan angkat. Sangat boleh Kita tutup. tahan mulut kita tu, supaya jangan terbuka. Mana? Tahan. Berapa tahan? Terbatuk semput kan? Buka sangat. Macam mana? Tak payah. Ada peraturan dia. Macam kita sangat-sangat. Itu batal semayang. Tak bersuara lah. Kan boleh macam tu. Jangan macam mana? Kata kentut pula tahan atas, bawah pula keluar. Betul lah. Yang benda syarat ada beri jalan ni, kita buat lah. Apa kita takut-takut sangat? Cuba kita semayang isyak kita buka semua sekali. Macam. Berani? Berani tak ni? Buka ni. Allahu Akbar. Kalau kau tak ada yang makruh, kau pakai lah. Terpulang lah orang. Siapa pandai, siapa tak pandai je lah. Ya. Maka disunatkan menutup mulutnya dengan kain. Atau tangan boleh. Kerana pada satu hadis Nabi SAW, maksudnya apabila seorang daripada kamu menguap, hendaklah dipegang mulutnya dengan tangan. Pegang dengan tangan ni. Nabi tak ada menguap. Nabi kita bersin ada. Menguap tak? Tak ada. Ini mainan syaitan. Tapi Nabi beri peluang. Kalau ada sangat dalam semayang, ambil tangan. Pelan-pelan. Sesungguhnya syaitan itu masuk menerusi mulutnya. Kita nganga dia masuk. Dah nak tutup. Begitu. Dia nak masuk boleh juga. Dia syaitan. Tinggal habis kita dah ikut cara Nabi suruh tu. InsyaAllah syaitan tak berani. Ni Nabi suruh. Macam tu je. Tadi menguap. Yang ketiga, menyingkapkan rambut dan pakaian. Pun tak boleh. Singkap. Rambut panjang budak muda lah. Yang panjang tu dia sudut, dia rokok ke depan tu. Dia tu dia dekat balik. Itu makruh. Kalau kuat, batal. Dan sekali kuat tolak tu, batal. Kerana ditegak oleh sebuah hadis Nabi SAW. Tetapi dimaafkan untuk perempuan. Kalau perempuan, boleh. Kalau rambut dah nak keluar tu, tekan. Kalau berasa nak keluar, tekan. Boleh. Tidak mengapa ia bersembayang dengan sanggulnya. Atau dengan jalinan rambutnya. Mana cocang. Boleh. Tak apa. Kerana kesukaran membukanya. Tak payahlah. Biasa kita kalau sembayang yang siput tu, buka tak buka? Pakcik? Pancitnya. Toncit kau tu. Buka tak kalau sembayang? Tak buka. Boleh. Tak apa. Tu tak apa. Yang keempat, meludah ke hadapan atau ke kanan. Ke depan tak boleh. Ke kanan tak boleh.
ke kiri tak boleh. Cuba tengok. Meludah ke hadapan atau ke kanan ketika semayang. Meludah ke depan tak boleh, ke kanan tak boleh. Depan tak boleh, menghadap Allah, ke kanan tak boleh. Tetapi dibolehkan meludah ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri. Kalau tak ada orang. Atau di bawah tapak kakinya. Tunduk, terus ke bawah. Ludah. Jangan kau duduk pula. Terus duduk. Tapi nak bagus, boleh. Kalau Arab tu, pada tapak tangan je ludah. Dia angkat tangan. Kesat baju dia. Senang aja. Arab. Kita balik pun, imam kita pun buat gitu. Pengutuh orang kata. Ya. Habis sah. Mana atau di bawah tapak kakinya. Jika ia bukan masjid. Ingat baik-baik. Bukan surau atau bukan masjid. Kalau surau atau masjid, hukumnya haram semua atau beludah. Dalam surau tak boleh. Ke kanan, ke kiri, surau tak boleh. Ke depan, bawah tapak kaki tak boleh. Meludah di dalam masjid adalah suatu kesalahan. Dan kiparatnya hendaklah ditanamkannya. Ambil air ludah tu, tanam balik. Itu dia punya hukum dia. Tanam. Kalau dia beludah kat sini lah. Lepas tu kalau Arab dia ambil kain, taruh dalam kocik dia. Dalam jubah dia. Jadi benda tak terabur dalam masjid. Itu sekurang-kurangnya lah. Macam itulah. Yang kelima, bercekak pinggang. Tengok cucu tu degil sangat, kelayar depan, batal, makruh. Cekak pinggang, gangguk, batal pula. Kerana ditegak oleh hadis Nabi SAW. Kerana menyerupai orang yang bongkak dan takabur. Depan Allah cekak pinggang pula. Depan laki cekak pinggang macam mana? Depan bini cekak pinggang macam mana? Kalau laki kau cekak pinggang macam mana? Geram tak kau tengoknya? Geram. Itulah. Tapi kalau laki kau gini, mari kata laki kau. Macam mana? Yang seorang cekak pinggang. Yang seorang, mari. Mana yang kau berani datang? Yang gini ke yang gini? Oi. Betul yang gini tak? Kalau yang gini tak berani lah. Begitulah kita dengan Allah. Mereka juga ahli neraka. Bila bersenang lenang, mereka berbuat demikian. Di neraka dah berkala dia dapat sikit, dapat tu kelepasan azab, dia cakap pinggang. Dia bermegah lah cakap pinggang. Habis Yang keenam. Ni dia, ni selalu ni, minta maaf ni. Merendahkan kepala dari belakang pada rokok. Maknanya, baik tu semayang kita rokok tegak ni. Ini rendah begini, ni makruh. Ni belakang dia condong ke depan, ni makruh. Faham tak? Rokok mesti dah belajar mesti sama sama rata kan? Sama rata dengan kalau dibaling tegak gini je. Tak ada terantuk kepala, tak ada. Bukan gitu, kalau gitu dah terantuk sini. Dia dapat tu. Ni kepala sama. Kalau kepala dia ke atas, tegak gini dah terantuk. Dan leher ni tunduk. Dia rata, sama rata belakang dengan dia. Kalau ke bawah, makruh. Ke atas pun makruh. Ingat baik. Ni belajar ulang-ulang je ni. Macam mana tu tak? Ya? Yang ada orang rokok, dia ikut belakang tapi kepalanya dia tundukkan. Bahagian leher tu dia pun tunduk ke bawah. Pun tak boleh. Dia sama rata je lah. Dia kau buat kan. Gitu betul. Rata yang paling betul. Rata. Rata. Ada juga yang rokok. Kalau itu tak rata tu. Ambil kayu tu daripada belakang lalu. Kena kepala. Cuba buat lagi. Rendah. Lagi sekali. Ke bawah kepala. Gitu. Sama rata. Tu yang abdal lah. Kalau kau rendah lagi San, buatkan yang makruh tadi, merendahkan kepala. Tengok. Rendah kepala daripada belakang. Lebih rendah pada belakang. Lagi. Gitu. Nampak? Belakang lebih tinggi. Taruh kayu, kepala tak.
Ini makruh. Kalau rokok gitu San, kabar terbang naik, makruh juga. Sakit pinggang ni. Sakit lain. Oh. Sakit bab lain. Faham perempuan? Kau nak rokok pula, rokok lah. Faham ya? Tak apalah, kita belajar ulang balik. Bersemayang ketika berasa nak membuang air besar sangat. Nak buang air besar. Allah, tahan-tahan juga. Dalam semayang tu hati dia menyumpah, sial bontot celaka. Lagi teruk macam tu, sebab tu makruh. Bersemayang ketika berasa nak buang air besar. Habis macam mana? Kalau berasa nak kentut lah. Ya. Macam mana? Kentut kan? Kau kentut. Keluar tahi lah kau. Tak payah, biar dia terkeluar sendiri. Setakat mana dia terkeluar lah. Kata kita tengah macam Fatihah, dia nak kentut. Jangan kita kentutkan itu. Itu sengaja membatalkan sembahyang. Haram hukum dia. Nak kentut biar dia keluar sini. Selagi tak ada bunyi, setengah ulama kata tak batal. Selagi tak ada bunyi, tak ada rasa bunyi, tak ada rasa keluar, kalau perasaan keluar ke tidak, tak batal lagi. Kita yakin dia tu tak keluar. Faham? Faham tidak ni? Tapi kalau kau yakin dia memang biasa bontot aku gini keluar, batal lah. Tapi kalau bontot O2 ni dia punya grip tu dah tak kuat, keluar lah. Baik, kalau dah batal, mana? Asal berbunyi batal lah. Baik, ataupun kita pekak tak dengar tapi berasa, batal juga. Habis. Kemudian apa kalau kita batal masa Fatihah, tak boleh tu keluar je. Makruh. Terus kita duduk macam duduk tasyahud. Tinggal tak ada rokok, tak ada sujud. Tak ada isyarat apa-apa. Asal macam ni. Kata awak tadi, baca Fatihah, awak kentut, bagus. Baca Fatihah. Pun kentut. Niat kita nak keluar sembahyang. Terus duduk. Duduk macam duduk tasyahud. Duduk, terus beri salam. Sekali saja. Tak ada ke kanan. Pasal kita dah batal. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ni niat keluar daripada sembahyang. Jangan rokok, tidak sujud tak boleh. Faham tak? Kalau kita tengah rokok pula, terus saja duduk. Faham Oi, faham tak ni? Tengah rokok. Ini kadang-kadang dia Rokok. terus je lah. Terus. Duduk. Tak ada iktidal tak payah. Lepas tu, niat keluar beri salam. Saya pernah nampak orang apa tu? Hidung keluarkan air. Buat isyarat dia tak payah. Tak payah. Ternyata kau dah faham nampak tu dah lah. Tak payah keluarkan air. Keluar air hidung bukan batal sembahyang. Satu lagi Ustaz. Ya. Bila dah batal, dia bagi salam sebab dia dah batal ni. Dia keluar. Kalau dia putus sah lah tu. Gimana? Dia putus lah. Apa kalau dia putus, yang makmum tadi melangkah ke kiri sikit. Faham tak? Maknanya makmum kiri kanan ni mesti Bergerak. Makmum kiri kanan mesti bergerak. Kalau makmum satu bergerak selangkah, yang sebelah ni bangang juga, boleh selangkah sekali lagi. Faham tak? Kalau bangang juga, sepak kerja dia. Oh, tak faham lagi. Patut kita makmum tengoklah kalau kawan ni bergerak, kita bergerak. Jadi kan rapat balik kan? Begitu. Tapi sekarang Mekah dah boleh rapat sembahyang lah. Mekah dah boleh rapat sembahyang? Belum. Kata dah buang tu itu muslim nampak? Kita dah boleh rapat? Belum. Baru dengan gadget ni. Dah tak ada, cuma sap, rapat tak ada kan? Sembahyang ketika berasa nak buang air besar atau air kecil atau kentut. Tiga ni memang biasalah ni. Lagi perut macam ni. Tadi lepas je tasuk air, imam macam la ilaha illallah dah kentut dah batal. Dalam keadaan ini hendaklah diselesaikan dahulu perkara
tersebut, kemudian barulah mengerjakan sembahyang. Itu kalau berasa sebelum sembahyang. Kalau dah berasa dalam sembahyang tu yang susah. Kalau luar boleh kita kentut balik. Tak? Boleh kencing. Kita orang tua ni payah sikit. Kadang tak kencing dalam sembahyang jam tu nak kencing. Allah. Kalau malam 8 kali bangun kencing. Kalau banyak tak apa, sikit aja. Orang rumah bising, awak ni tentang kelentung keluar masuk. Takkan aku nak ajak kau kencing, aku nak ajak kau. Aduh. Oh dah tua gitulah. Kau muda-muda kau belum kena lagi. Barulah dikerjakan semua. Selama tiada kesuntukan waktu. Jika kesuntukan waktu, maka nak dikerjakan semua itu. Walaupun dalam keadaan sedemikian. Kalau dah waktu dah tinggal 2-3 minit lagi, rasa nak kentut, sembahyang je. Sembahyang je. Nasib kau lah. Sembahyang. Apabila kentut, batal sembahyang. Maknanya kita dah sembahyang. Tapi batal. Bukan tak sembahyang, dah sembahyang. Tapi batal. Kerana waktu dah terlampau, tak ada. Kita nak ambil uduk, waktu dah habis, mana tak sembahyang. Jadi rasa kentut masih boleh sembahyang. Pasal kentut belum keluar. Mudah-mudahan tak keluar. Dan di sini harus kita meninggalkan benda-benda yang sunat kita tinggalkan. Seperti doa iftitah, atau kita baca pendek. Itu boleh. Pasal dalam keadaan yang terdesak, waktu yang sempit. Bersembayang di hadapan makanan atau minuman yang diingininya. Mayang. Zuhur, rumah pun dah hidang nasi. Makan, nantilah kejap. Masa tadi mula nasi aja. Sekali dia Allahu Akbar. Hidangan sebelah pula. Allahu Akbar. Allah mak. Tengok ikan pacal masak lemak. Amboi mak. Kedua lagi pula daging sambal belacan. Tempoyak pula lagi. Bersembahyang makan atau minuman yang diinginnya, yang disukainya. Kerana pada satu hadis disebut maksud tiada sembahyang. Mana bukan tak sembahyang, tidak sempurna sembahyang di hadapan makanan. Mana Nabi kata macam juga la yadkhulul jannah qati'ur rahmah. Tak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi sedangkan dia beriman. Orang beriman tak ada seorang pun tak masuk surga. Walaupun dia memutuskan silaturahim, lambat masuk surga. Faham? Hadis ni kena faham lah. Itu hadis takmim, ada umum. Jadi, lambat masuk surga. Bukan tak masuk surga. Kan orang beriman ni yang berdosa, dihukum oleh Tuhan. Hukum. Dah sampai kadar dia punya azab dia, Allah panggil malaikat. Malaikat, uhruju ibadi minal mu'minin. Keluarkan hamba-Ku yang aku azab tadi daripada orang-orang yang beriman. Walaupun iman dia masih ada sedebu sekalipun, iman dia sikit sangat, jahat dia terlalu banyak. Dah habis jahat dia, lalu malaikat belum ambil dia keluarkan, dimandikan dalam satu sungai, nama dia Sungai Darul Hayat, sungai kehidupan baru. Mandi bersih semua. Orang surga pun dia masuk surga, orang pun tak tahu dia ni ahli neraka. Punya baiknya Allah Ta'ala punya hormat, jaga kita punya maruah kita. Begitu sekali kita hukum Allah, kita tak jaga. Allah jaga kita sampai macam itu. Allah. Macam Nabi Muhammad SAW juga tuan-tuan. Dan ni banyak orang tak suka Nabi, tak boleh selawat pada Nabi banyak-banyak. Sedangkan Nabi satu masa dia panggil Siti Aisyah. Dia baca doa untuk mengampuni, supaya Allah mengampuni dosa Siti Aisyah. Aisyah pun menangis. Kenapa kau nangis? Kerana engkau telah berdoa pada Allah supaya dosa aku terampun. Kerana doa engkau tidak ditolak oleh Allah SWT. Nabi kata apa? Aisyah, bukan kau aja aku buat macam ni. Semua umat aku setiap malam sebelum aku tidur, aku minta ampun dosa dia semua pada Allah. Macam tu orang boleh. Allah. Satu orang cerita dengan saya tuan-tuan. Orang perempuan pakai telkong macam ni, jadi ketua usrah. Ada satu majlis Maulid Rasul, orang bagi risalah apa tu, marhaban tu kan. Dia kata haram, syirik. Masya Allah. Daripada mana datang syirik tu? Daripada mana datang haram tu? Cerita-cerita perawi-perawi hadis apa Berzanzi tu. Kan cerita hal-hal Nabi SAW.
masa dia beranak turun, maknanya datang ahli syurga, malaikat, siapa tu Siti Maryam, siapa tu Asia. Itu memang betul lah ada Nabi. Dan kita baca satu hadis, Aisyah kata tu, mak Nabi kata, pasal aku nak lahirkan, kau nampak cahaya masuk dalam bilik aku penuh. Tiba-tiba aku nampak cerik berwarna putih. Tuan. Aku nampak, lepas tu pula, beberapa perempuan-perempuan cantik setinggi pokok tamar. Kena mengenalkan antara satu sama lain. Asia, Maryam dan yang belakang-belakang ni adalah bidadari-bidadari syurga. Untuk membidani Nabi SAW. Dia kata dia cerita ni mengarut. Dia tadi, karut, dia kata Masya Allah. Yang cerita apakala malam Nabi dilahirkan, batu berhala 1000 tahun yang disembah tombak. Itu hakikat betul. Pasal apa? Saya cerita marit. Apakala bapa Nabi jima mak Nabi, air mani masuk dalam rahim, Allah perintahkan malaikat beritahu makhluk bumi, makhluk langit, makhluk laut. 9 bulan lagi satu makhluk akan memberi rahmat kepada kamu. Iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makhluk-makhluk langit bermesyuarat lah. Apa kalau kita nak sumbang masa kelahiran dia. Itu yang bulan kata aku turun rendah. Berhala kata aku akan tombang. Macam-macam begitulah, macam-macam. Menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan ada yang sahih. Dia kata tak bukan. Wallahu alam, tuan-tuan, tak tahulah saya. Kita jangan ikut-ikut dengarlah. Dan dia kata sahabat pada Nabi ni banyak-banyak pun dah buat apa. Nabi kan dah tentu kata dia agung, mulia. Habis dia tak sembahyang jemaat dia tu. Sembahyang jemaat dah tengok. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu. Malaikat, bukan satu malaikat. Malaikat kan banyak tu. Amanu, orang amnu, bukan. Amanu, orang beriman. Orang amnu sikit. Amanu, orang yang beriman. Habislah jangan kita ikut sangatlah. Jadi bersemayang di depan makanan ibarat tak semayang. Bukan tak semayang, ibarat tak sempurna semayang. Memang tak sempurna lah. Nengok. Hati nak makan, mana nak sempurna. Nyeling. Tuhan tahu tu kita nyeling. Hati kita pula dah tak dap dengan Allah, dah tak ada lagi dah. Ingat tu. Orang rumah pula datang pula, codek sikit tu. Kuah. Sedap betul mak masak lagi. Dia dengar kat sebelah. Faham tak? Saya sikit no pula kuahnya. Budak-budak ni ramai dah. Dia kata habis pula aku tak dapat pula dia. Iblis. Dia mengarang yang bukan-bukan. Jadi kalau boleh, ibu-ibu jangan hidangkan makanah. Kalau boleh. Ataupun kita beli makan, beli kat kedai tadi apa? Apa tu, mi bandung. Allah sampai rumah, asal dah nak habis. Sembahyang dulu, taruh mi bandung. Sebelah sini. Berbau ada. Itu pun juga kira makruh juga. Bersemayang di bilik mandi. Sah. Contoh macam mana? Dia dah bawa kain, bawa baju semua. Dah siap mandi semua sekali. Ambil uduk. Duduk seseorang. Bilik mandi terkunci pula. Allah. Keluar bilik mandi mana ada tingkap. Lubang aja. Pekik rumah jauh. Azan pun dah mula nak sampai. Allahu Akbar. Maghrib. Allah mak. Tunggu dah gendang pun tak ada orang nak balik. Orang rumah tadi fikirkan takut kucing masuk ke apa. Kunci lah tu. Rupanya tak tahu laki dia ada dalam. Kau tak keluar. Dia pun keluar pergi pasal lama. Tinggal orang tua tu dalam bilik air. Macam-macam nak terjadi dia tadi. Semayang dalam bilik air. Itu tak sengaja. Sengaja pun boleh. Tapi makruh. Mampu juga kita semayang dalam gereja. Semayang dalam gereja tahu. Jangan kita semayang ngadap Tok Pekong. Semayang dalam gereja. Tapi bersih lah. Ambil cadar, kertas ke tutup. Kalau kita tersekat dalam gereja, tak boleh keluar, sampai waktu kita semayang. Boleh. Di cerun bukit. Boleh. Boleh. Ni tapi makruh. Depan tangga masjid dia semayang. Orang dah penuh. Maya depan tangga masjid. Tangga tu pula betul-betul ngadap ke belat pula dia punya lantai dia. Satu dia tinggi-tinggi orang semayang. Boleh.
Tapi makruh. Di tengah jalan, tempat orang buang sampah, buang tai pun boleh. Tempat menyembah berhala pun boleh. Sah tapi makruh. Berapa tempat yang ada kita banyak kita di situ. Ini kecuali terkena lah. Macam orang tangkap awak, mana nak sumat tentu ni, masuk dekat Tok Pekong, kunci Tok Pekong. Mampu kau Pak Imam ni kata dia. Ya orang kata Pak Imam nyembah Tok Pekong. Pak Imam ada dengan Allah, dia semayang. Boleh semayang tapi makruh. Semayang dalam geban lembu, geban kambing. Macam mana? Nak beri makan kambing, tiba-tiba terkunci pintu. Terkunci lah, tak boleh turun. Kambing banyak. Macam apa yang ada tu alas je lah buat semayang. Dia tenggik kambing, tenggik lah. Pun nak buat, tak ada tempat lain. Tapi macam tak mensabar. Kalau bersemayang pada tempat ada sini, pada tempat unta berkumpul. Ini orang yang jaga unta, dia semayang situ. Unta faham tuan aku dia semayang tu, dia tak kacau pun. Atau di dalam kandang unta, kandang kambing, kandang lembu, contoh. Sama ada telah dirobohkan atau tidak. Sama ada bekas kandang, tapak dia je ataupun dalam kandang. Tapi alas kain dia punya najis. Hukum dia makruh. Faham tak ni? Kita takkan nak gitu, cuma cerita je lah. Maka haruslah jika dialaskannya, mana betul dialaskan lah. Jika tidak, maka tak sah semayang. Semayang atas najis, senang je lah, boleh mana boleh. Baru-baru sikit tak apalah. Tapi lepas fardu kita dengan Allah SWT. Yang beratnya semayang ni jangan ditinggalkan. Sampai tempat yang najis begitu pun Allah suruh kita jangan tak semayang. Itu dia punya hikmah dia. Hingga dalam geban ayam, geban kambing pun Tuhan suruh kita semayang. Inilah. Bukan mana kita tak semayang sengaja masuk dalam geban kambing. Makna kalau terjadi apa-apa dalam geban lembu, geban kambing, jaga unta ke, jaga ayam ke, semayang kat situ. Dah sampai waktu. Baik tu kalau saya tengok dulu masa saya kecil-kecil, keling bayi tu, dia jual roti tu, naik basikal. Maksudnya, jauh lagi. Surah pun kedengaran. Dia dengar Allah kemarin dia berat basikal. Anak kiblat. Ambil kertas tu. Allah, semayang. Dia. Kita tak pernah buat tu. Tengok. Dia tak mahu nak dia punya kejokan waktu tu. Keling roti. Sebab tu dia kaya. Jual roti boleh buat rumah batu kat sana. Anak 5-6 boleh tanggung. Jual roti naik basikal je. Pasal dia tunaikan hak Allah, Allah tunaikan hak dia. Itu saja. Yang ke-11. Bersemayang di rumah ibadat Yahudi. Boleh. Rumah ibadat Kristian atau di kuil Sami, keling. Boleh semayang. Tapi makruh. Kenapa makruh? Takut fitnah. Takut macam mari je lah. Ada parti apa kat Johor tu. Buat buka puasa dekat. Ada kan? Tahun berapa tu? Heboh orang. Parti bersatu kononnya. Buat buka puasa dalam gereja. Dia pun jawab bukan tak boleh. Boleh tapi makruh. Kau nak membaca Fatihah kat situ. Faham tak? Kau nak baca bismillah, doa buka dalam makruh lah tu. Jadi syak kita. Ataupun jadi waham. Kerana ada tempat yang terbaik, kita tak nak buat dalam kuil. Nak buat apa? Masjid ada, kenapa tak nak buat masjid? Kodon nak mengambil hati orang kafir. Tapi tak nak mengambil hati Nabi SAW dan hati orang Islam seluruhnya. Itu sebab makruh. Alhamdulillah lah, dia tak buat lagi lah. Pasal kita ada bising buat lagi tu memang dah degil lah. Memang kau hajar dah tak faham lagi agama. Baik. Habis ni ada 11 perkara ni. Perkara yang tidak boleh kita lakukan dalam semayang. Kalau lakukan, sah semayang kita. Tapi tidak sempurna dia punya pahala dia. Tak sempurna pahala dia. Dah syak belum?
Ini sunat-sunat yang patut dikerjakan sesudah semayang. Ini pun bahaya, sebab tu Nabi tak beri kita Assalamualaikum terus tinggal ya, macam kita muda-muda main. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, ada ke kiri pun tak payah. Bung jalan dia. Bapak suruh semayang, bukan kita nak semayang. Assalamualaikum je, assalam pun tak ada. Masya Allah. Jadi kita tengok sunat-sunat yang patut, tak wajib tapi patut buat. Maknanya digalakkanlah. Sunat ni benda yang baik. Buat dapat keuntungan, tak buat rugi. Mana patut buat ke patut tak buat? Patut buatlah. Nak untung, rugi memang tak nak. Satu, patut dikerjakan sesudah semayang. Assalamualaikum, habis. Ni kita tengok. Ni kadang-kadang kita lupa nak buat. Tengok, kalau dah belum buat, belajar buat. Nabi apabila selesai semayang, baginda ni saya ubah makna ni, beliau, saya tak suka, bukan tak elok beliau ni. Jadi baginda Nabi ni menyapu kepala. Nampak? Kenapa Wahbi kata tak boleh sapu kepala ni? Kenapa? Itu sebab dia tak baca hadis ni. Dengar tak boleh. Dia tak nampak Nabi sapu kepala, betul. Kau pun tak tengok Nabi semayang, tapi kau wajib semayang. Satu, apabila selesai semayang, Assalamualaikum warahmatullahi. Baginda menyapu kepala dengan tangan. Dengan tangan. Ni sapu songkok ni ke sapu kepala lah, tak? Syarat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim, Allahumma azhib anil hammi wal hazan. Kalau tak nak panjang, baca Allahumma azhib anil hammi wal hazan. Ni masa kita sapu kepala, bukan sesapu saja, ada dia punya baca. Kalau tak tahu Arab, Melayu aja. Dengan nama Allah, dengan nama Tuhan yang amat pemurah lagi mengasihani. Ya Allah, hilangkanlah segala kesusahan dan kedukacitaanku. Maksudnya sapu kepala tadi, ingat dalam hati, ya Allah, hilangkanlah segala kesusahanku. Jadilah kesusahan dan kedukacitaан aku. Tu Nabi suruh baca tu. Baca Allahumma azhib anni anil hammi wal hazan. Itu kita kena ingat. Satu. Kedua, ni selalu kita baca. Dia baca hadis Nabi dia, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Kalau boleh dia pada situlah. Tak buat tu kita sapu tak ada, sapu Assalamualaikum gitu, sapu tak, sapu perlahanlah. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim, Allahumma izab anil hammi wal hazan. Habis. Dengan itu colet nama dia. So sapu. Tak tu sapu. Allahu akbar. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Makna dia apa tuan-tuan? Kalau kita baca doa ini lepas semayang 10 kali. Khususnya semayang subuh dan solat maghrib, jangan tinggal 10 kali. 10 kali. Ya Allah, Allah akan menuliskan baginya setiap satu huruf dengan 10 kebaikan. La satu bingung. La dah 2. Lam alif. Satu huruf 10 kebaikan. Tu berapa huruf tu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali pula tu. Kalau sembahyang biasa sekurang-kurang 3 kali. Satu huruf 10 kebaikan Allah bagi. Dan Allah hapuskan 10 pula kita punya keburukan, dosa kita. Allahu akbar. Jadi baca, jangan, kita dah tahu ni, ibu-ibu buat. Jangan tinggal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu 3 kali pada sembahyang lain, maghrib, subuh. Apa tu? 10 kali. Baru kaki kita berubah. Syarat nak baca tu, kaki masih dalam tasyahud lagi. Macam saya duduk-duduk. Dah habis tu baru boleh kita ke depan kaki. Baik. Dan mengangkat 10 darjat Allah pula. 3 faedah dia.
mengangkat 10 darjah yang memeliharakannya dari setiap yang dibenci dan dari syaitan yang terkutuk. Mudah-mudahan kita buatlah tuan-tuan. Jadi luar sembahyang ni sunat-sunat ni mesti ada faedah dia. Kalau tak ada Nabi takkan buat. Ni dia punya faedah dia. Ya, kalau tak ada sia-sia. Semua ni kita sampai yang keduanya. Tengok tak dah isyak. Besok kita sambung ketiga, keempat, kelima. Sampai 7 ke lah. Saya ingat ni. Sampai 7 8. Banyak lagi 9, 10. Ini kita baca. Wallahualam. Jadi sampai sini, ingat besok sambung yang ketiga, iaitu mengucap Astaghfirullahalazim 3 kali. Tak kira lah kita istighfar dulu ke, la ilaha illallah kita pun tak kira. Tapi ada benda tu, ada kita boleh tak ada mestikan tertib. Tak ada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana waghfir lahum warhamna warhamhum tsabbit imanana wa imanahum ala dinik tawil a'marana wa amarahum ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Allahu akbar.